محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Kita sampai pada di sini Kak Ana ni muka surat 31 bawah pada qauluhu wal jaizu Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu imma daruratan ka harakatil jirmi أو سكونه وإما نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. Kata syarih dan jaiz itu perkara yang jaiz ialah yang sah pada akal adanya dan tiadanya, sama ada daruratan dengan tanpa perlu fikir panjang, atau seperti kaharakatil jirmi, contoh seperti bergerak jirim atau diam jirim, harus. Wa imma nazaran, ataupun secara nazari, jaiz nazari, perlu kepada fikir dan tilik. Kata'dzibil muti', seperti mengazabkan orang yang buat taat. Orang buat taat dapat azab, harus tak? Harus. Kok mana harus? Tu kena bahas dan kena perhati sikit. Sebab dia perlu kepada nazar. Wa ithabatil asi, dan memberi pahala, memberi thawab kepada orang asi, orang buat maksiat. Orang buat maksiat dapat pahala, harus tak? Harus. Kok mana harus? Kena nazar lah. Kena mendalam dan kena dengan perhatian. Harus dari segi hukum akal pada asal. Adakah berlaku tak? Itu tidaklah, sebab Tuhan dah janji. Okey. Termasuk kata muhasyi kita Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, qauluhu wal jaizu, dan yang jaiz itu ma yasihu ila akhirih, barang ma yang sah. Okey. Ma itu, ma yasihu dalam kalam syarih itu waqi'atun ala ma'lumin au mafhumin au syai'in. Ma itu yang tu kena pada apa? Yang tu maklum. Benda yang maklum. Yakni jaiz tu apa jaiz? Ma'lumun yasihhu fil aqli wujuduhu. Benda yang termaklum yang sah, ataupun mafhum, benda yang dapat difaham, benda yang mafhum yang sah ada atau tiada. Ataupun syai', sesuatu yang sah ada atau sah tiada. Nampak? Tuma barang. Lakin tetapi syai' itu qaid lagi. Syai' dengan apa? Syai' lakin bima'nahu, makna syai' al-lughawi. La istilahi, bukan dengan makna istilahi. Syai' dengan makna lughawi, sah kita tanggung. Ma dengan makna syai' pada makna lughah, iaitu apa-apa, sesuatulah. Bukan dengan makna istilahi. Sebab apa? Sebab istilahi syai' ni benda yang mawjud. La al-istilahi alladhi huwal mawjudu, bukan dengan syai' dengan makna istilahi. Kita nak pasangkan ma tu dengan makna syai' lughawi je, bukan syai' istilahi. Sebab syai' di sisi istilah ahli kalam, wa indana anna syai'a huwal mawjudu anna syai'a huwal mawjudu apa nak kata Jawharah? Wa indana anna syai'a huwal mawjudu athabitu fi kharijil wujudi, yang sabit pada kharij.
Itu makna syai' pada istilah ahli kalam. Bukan hak tu. Lal istilahil ladzi huwal mawjud. Kenapa? Kenapa bukan dengan makna istilahi? Itu illah. Illah adami ruju'i ma'na syai'i bima'nahu al-istilahi. Liqtidai dhalika, kerana memberi faham demikian itu, annal ma'duma la yattasifu bil jawaz. Bahawa benda yang makdum, benda yang tak ada, tak bersifat dengan harus. Walaisa kadzalik, walhal tidak demikian. Bila kita faham ma dengan makna syai' pada istilah, makna syai' benda yang ada. Jadi faham situ benda hak tak ada, tak boleh kita sifatkan dengan jaiz lah. Sebab ma tu benda hak ada, syai' hak ada saja. Padahal tidak demikian. Hukum harus ni tak kira lah kepada benda yang ada, sungguh ti yang ada pada luar fil kharij, ataupun tak ada pada luar, cuma hanya faham saja, hanya sabit saja. Kita sifatkan dengan jawaz juga. Okey. Jelas? Itu bincang pasal ma. Wahia ma bi manzilatil jinsi. Dia umpama jinsun fit ta'rif. Jinsun fit ta'rif. Kalimah hak mula-mula lah. Jenis. Maka jenis dia masuk umum sekali. Fasal lepas tu yang akan mentakhsiskan. Okay. Wa qawluhu fil aqli. Ma yasihhu fil aqli. Apa yang sah pada akal. Tak pasang ni tak? Boleh dengar tak? Ma yasihhu fil aqli. Tak pasang? Tak pakai tak? Yalah. Ma yasihhu fil aqli. Apa yang sah pada akal. Qawluhu fil aqli ay indal aqli. Fi dengan makna inda, di sisi akal. Au bil aqli, atau sah dengan akal. Akal yang menghukumkan sah. Jadi fil aqli itu muta'alliqun, dia bertakluk bi yasih, dengan yasihu. Ma yasihu fil aqli. Fil aqli raja dia tempat takluk dia. Tempat takluk ialah mana dia takluk apa? Dengan yasih. Yasih fil aqli. Wa huwa bi manzilatil fasli. Dia umpama fasal, ada jinsun fit ta'rif, faslun fit ta'rif. Yasihu fil aqli, macam fasal lah. Maka begitu kharaja bihi, keluar dengan katanya fil aqli itu al mustahilu wal wajibu, perkara yang mustahil dan perkara yang wajib. Tak termasuklah yang sah pada akal. Kenapa? Fa innal awwala, kerana yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama al-mustahil. La yasihhu wujudu afradihi. Yang pertama tu tidak sah ada afradnya. Mana benda mustahil? Benda mustahil, afrad hak mustahil, benda-benda mustahil boleh ada tak? Tak boleh ada pada akal. Wathani, yang thani mana? Al-wajib. La yasihhu adamu afradihi, tidak sah tak ada afradnya, dah benda wajib. Akal tak boleh terima afrad wajib tak ada, individu benda hak wajib tak ada. Bila kata wajib mesti ada lah. Bal hiya wajibatul wujud, bahkan perkara yang mustahil itu wajibatul wujud. Afrad dia itu, afrad wajib itu wajibatul wujud, pasti memang ada. Okey. Walau huzifa, dan kalau dihazaf, zalika, demikian itu. Mana? Fil aqli itu. Fil aqli itu. Hazaf qauluhu fil aqli itu, lakana aula, lebih aula lah. Tinggal. Ada? Tengok lagi. Kalau dihazaf, ma yasihhu fil aqli. Dihazaf perkataan fi aqli, lebih aula. Kenapa lebih aula? Lianna hadzal amra thabitun lil jaizi wujidal aqlu aqilin aw lam yujad. Kerana perkara ini
Perkara ni ma tu adalah sesuatu tu dia sabit bagi jaiz. Hadzal am, perkara ini sabit bagi benda yang jaiz, sama ada akal orang berakal ada atau tak ada tak kira. Jadi tak payah masuk qaid fil aqli. Sebab jaiz tu sendiri harus. Benda yang harus tu sendiri berhukum harus walaupun tak ada akal yang berfikir. Dia tu sendiri harus. Ini tak payah taklah pada takrif ma yasihu fil aqli. Sebab itu kata lau huzifa zalika lakana aula. Kama marra, sebagaimana telah terdahulu sebut dah ni kan. Okay. Wa qawluhu wujuduhu, sah pada akal ada ia, ai wujudu afradihi, ada tu makna ada afrad dia. Ada satu-satu daripada benda jaiz tu. Maka fadh-dhamiru, dhamir yang ada wujuduhu ma yasihhu fil aqli wujuduhu hu tu. Dhamir pada wujuduhu dhamir tu. Dhamir tu a'idun ala ma tu dalam kurungan. Bi'tibaril ma sadaq, dengan i'tibar ma sadaq, bukan i'tibar mafhum. Lal mafhum ay la bi'tibaril mafhum. Mafhum ma tu syai'. Kita ambil satulah. Ma dengan maksud syai'. Syai' umum lagi umum. Jadi syai' hak faham pada mafhum zihni ke hak ada sungguhti? Tak. Yang nak dhamir ini, wujuduhu ni, dhamir ni kembali kepada ma i'tibar ma sadaq, hak ada. Bukan i'tibar mafhum saja. Faham tak ni dalam ilmu mantik dia bincang satu lafaz. Ambil biasa contoh senang ambil contoh mudah supaya dia ingat. Al-insan, ini lafzun, lafaz. Apa mafhum insan? Hayawanun natiq. Hak kita faham dalam otak kita, insan tu apa dia? Ialah hayawanun natiq, iaitu hayawan yang berfikir. Nampak? Hayawan yang berfikir, itu mafhum insan. Hak kita faham. Hak ada luar ni apa? Zaid, Ahmad, Qasim, Fatimah, Zainab. Hak ada luar ni panggil masadak bagi insan tu. Boleh. Jadi hak masadak ni hak ada ni. Hak ada maujud bil kharij ni. Zaid, Ahmad, insan. Zaid, Ahmad, Qasim, Zainab itu insan. Zaid insan, Zainab insan, Fatimah insan. Hak fahamnya apa dia tu? Kefahaman tu mafhum. Okey. Jadi dia kembali kepada ma bi'tibaril ma sadaqa. Dengan i'tibar ma sadaq la al-mafhum, bukan dengan i'tibar mafhum. Kama marra, sebagaimana telah lalu sebut dah ni. Kemudian datang i'tirad. Wa'turidha, dan dibuat i'tirad bi annal umura li'tibariyata kal ihya'i wal imatati wal khalqi war razqi. Baca razqi masdar. Okey. I'tirad. Apa i'tirad? Perkara i'tibariyah seperti ihya, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wal khalq, mencipta, ar-razq, memberi rezeki. Perkara itu jaizun, harus kan? Harus tak? Harus tak Allah menghidupkan? Harus. Mematikan harus tak? Harus. Memberi rezeki harus. Jaizun. Ma'a annaha wal hal annaha laysat mawjudatan. Tapi menghidupkan tu ada tak? Menghidupkan tu ada tak? Tak ada. Tuhan hak ada ni apa? Ada Tuhan dan makhluk hak hidup. Makhluk al-hayy yang ada, yang hidup. Perbuatan menghidup tu ada tak? Tak ada. Laisat mawjudatan. Kenapa? Li'annaha ibaratun an ta'alluqi al-qudrati, kerana menghidup, memberi rezeki, memati, mencipta itu ibarat reti daripada ta'alluq kudrat. Jadi dia umur i'tibariyah. Apa tak? Ta'alluq amru i'tibari. Ta'alluq ni amru i'tibari. Reti daripada Tuhan mencipta itu
Ihya. Tuhan menghidup tu ihya. Reti daripada Tuhan beri rezeki tu ar-razqu. Reti Tuhan pada mematikan tu imatah. Jadi dia sebenarnya laisat maujudatan li'annaha ibaratun an ta'alluqil qudrati bil hayati. Ta'alluq kudrat dengan hidup, maka dipanggil ihya. Wal mauti dipanggil imatah, mematikan. Wal khalqi mencipta. Warazki dan juga memberi rezeki. Okey. Wat ta'alluqu dan ta'alluq yang tersebut amrun i'tibariyun. Dia amrun i'tibari. Ta'alluq amrun i'tibari. Contoh senang, kita bila pukul. Kita pukul. Pukul apa? Kita pukul bola. Kita pukul bola dengan tangan. Pukul ada tak? Pukul tak ada. Yang ada tangan kita dan bola. Faham tak? Tangan kita dan bola. Perbuatan pukul tu amrul i'tibari je. Bila digerakkan dengan kadar yang kuat, apa tak? Kena pada sesuatu orang panggil pukul. Nampak? Jadi itu amrul i'tibari. Jadi amrul i'tibari la yattasifu bil wujud. Dia tidak bersifat dengan wujud. Dia tidak bersifat dengan wujud. Maka bila begitu fayakunu ta'rifu ghaira jami'in, maka ta'rif tak jami' lah, tidak menghimpunkan bagi afrad al-mu'arraf. Kenapa? Li khurujil umuri li'tibariyah, kerana terkeluarnya perkara-perkara amrun i'tibari daripadanya. Wa kadza al ahwalu, dan ahwal pun sama terkeluar juga. Wasulubu, salbun sulub, jamak pada salbun, dan perkara-perkara sulub, perkara-perkara yang salbiyah. Al hadithatu, yang baharu, tak termasuk lah. Sebab dia kata harus itu perkara yang sah pada akal adanya ada. Dan kalau ada amru itibari, tak ada ahwal, tak ada perkara salbi, tak ada, tapi dihukum dengan harus. Jadi ta'rif itu tidak jami'. Itu i'tirad dia. Waktu ridha tadilah. Apa jawapan dia? Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada bil wujudi ats-thubutu. Yang dimaksudkan dengan sabit-sabit itu apa dia? Dimaksudkan dengan ada-ada itu yang tidak, yang sah pada akal ada, ia ada dengan maksud subut, sungguh. Nampak? Yang jaiz ialah perkara yang sah pada akal oleh adanya, ada dengan maksud sungguhnya, bukan dengan maksud ada sungguh. Buang ada nak sungguhnya. Bukan maksud ada, maksud sungguh je, subut aje. Tak. Ni tok pondok pandai agak dia bezakan sungguh. Kalau tidak payah juga kita nak terjemah nak terjemah subut. Sabit. Sabit pun nak terang kau awam pun payah tak. Okey. Jadi sabit tu maknanya reti. Reti. Tak mesti ada sungguh. Tapi sungguh. Okey. Tak boleh. Sebab kipah bukan depan mata anda. Kipah ni bukan depan mata anda. Ada tak? Wujud fil qarih ni faham dah ni sekarang ni. Senang je contoh. Okey, ada tu hisi aja. Yakni yang boleh dicapai dengan panca indera. Okey, boleh dicapai dengan panca indera dengan maksud bil fi'li ke bil quwah? Kalau hak bil fi'li sungguh ti, syaitan ada tak? Boleh dapat dengan mana-mana panca indera tak?
Ha? Tak boleh kalau bil kuah sekarang ni. Tapi kemampuan dapat boleh lah. Sebab dia benda ada. Dia benda ada. Ha, dia benda ada. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Boleh nampak. Makna boleh dicapai dengan panca indera. Ha, bil fa'li ke? Tak, kalau setengah orang tu beri kekuatan mata boleh tengok dapat lah. Tapi mampu dia nampak. Ada lah, ada. Boleh ada. Okay. Jadi maksud wujud ni, wujud fil kharij sekira-kira memang ada kalau kita mampu nampak, dapat lihat dia. Ada Allah, malaikat, syurga, neraka, jin. Okay. Jadi lawangnya benda hak hanya mafhum reti pada akal sahaja. Reti pada akal sahaja. Contoh kita kata naga kepala 3. Naga kepala 3. Tak? Ada tak? Di luar ni ada tak? Tapi kita boleh khayal kan? Boleh tasawur kan? Boleh reti kan? Okey. Okey. Tengok sini. Bi anal murada bil wujudi athubutu wat tahaqququ, dan sungguh sabit. Tahakkuk sungguh tilah. Fi nafsil amri, tahakkuk fi nafsil amri. Subut fi nafsil amri. Dia darjat, dia kata mula-mula ialah subut fi dhihni. Yang kedua subut fi nafsil amri. Yang ketiga ialah subut fil kharij atau wujud fil kharij. Sebelum ni kita lalu dah kan. Jadi wujud fil kharij tu makna sekira-kira boleh nampak kalau Tuhan beri kekuatan untuk nampak. Jadi subut itu fi dhihni semata-mata, ataupun benda yang ada tahakkuk tapi tak sampai boleh lihat di luar, kita panggil subut fi nafsil amri. Subut fi nafsi al-amri. Okay. Maka a'ammu lebih umum min an yusahibahu wujudun kharijiyun aula. Lebih umumlah daripada menyertainya oleh wujud khariji ataupun tidak. Aula, bukan awalang Aula sama ada. Jadi bila kata wujud ma la yasihu fil aqli wujuduhu, wujud dengan maksud subut dan tahakkuk fi nafsil amri, itu maksud dia. Wujud dan tahakkuk fi nafsil amri, itu maksud dia. Lebih umumlah sama ada subut tu disertai wujud khariji, lagi sabit, lagi sungguh, lagi ada, ataupun sungguh saja, tak apa dah. Jadi subut tu umum lagi. Bila kata subut ni, sungguh ni, tak kira lah sungguh saja ke atau sungguh lagi ada. Itu sungguh lagi ada. Yusahibahu, apa dia? Wujudun khariji. Maka fayashmalu ma dhukira, maka termasuklah apa yang disebut. Apa yang disebut itu? Iaitu umur i'tibariyah, ahwal dan juga suluk. Wa innama qala ya. Okey, selesai situ. Masuk isu lain pula. Kenapa di sini ta'rif jaiz dia kata ma yasihhu? Wajib apa ta'rif wajib? Ma la yutasawwaru. Apa nak kata ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu? Apa dia kata ma la yutasawwaru adamu? Kenapa tidak? Kenapa menegatifkan ayat? Kenapa tak positifkan? Ma yutasawwaru wujuduhu. Kenapa? Tolak secara total. Kalau sebut ada negatif. Sebut positif ada negatif. Kenapa ta'rif al-wujud tu, al-wajib tu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Mustahil pula ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Dah apa dah positifkan ayat? Saat sikit. Tak je fikir.
Tak ingat. Tahu dah tak ingat. Mana? Mana? Api? Ha? Mana positif? Tu tu tak ada positif negatif tu. Ha. Ha, formula. Ha. Sebab apa? Apa? Ha? Apa dia? Ha? Jawapan dia dah. Dah, ni jawapan lain ni. Tak ada sini. Tak ada sini. Ni jawapan lain ni. Senang je. Bila positif, dia tidak mengikat. Jadi bila kata wajib itu ma yutasawwaru fil aqli wujudu. Apa yang tasawur pada akal adanya. Benda hak tasawur pada akal adanya. Masuk wajib, masuk harus. Dia tidak mengikat, dia tidak mani'. Tidak mani'. Dan benda harus pun boleh fikir tasawur kan. Bila awak nafi tu, bila awak nafi akan ikat. Bila nafi dia akan ikat. Bila dia buka positif dia tak akan ikat. Tak akan ikat. Kalau ikat pun dengan kuyut. Tapi bila awak mari nafi akan terikat lah, akan jadi ta'rif itu jami' dan mani'. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Tak boleh fikir akal tak ada. Makna mesti ada. Tidak boleh fikir akal ada. Makna memang tak ada. Kalau kata benda tak boleh fikir akal, tak boleh fikir akal benda yang difikir akal. Gitu lah. Benda yang difikir akal tiada. Tak? Difikir akal tiada. Tak tu lagi. Dengan kita buat dia nafi. Okay. Tapi di sini jaiz tidak guna yatasawwaru atau yutasawwaru, dia guna yasih. Ni benda lain pula ni. Wa innama qala yasihhu wa lam yakul ala qiyasi ma marra ma yutasawwaru. Sebelum ni takrif wajib dia kata ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Mustahil pula ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Jaiz kenapa tak guna ma yutasawwaru wujuduhu wa adamuh? Apa yang tasawur ada dan tak ada. Dia beralih kepada yasih. Wa innama qala yasihhu wa lam yakul ala qiyasi ma marra ma yutasawwaru fil aqli. Kenapa dia tidak kata gitu? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Sebab apa? Imma litafannun. Sama ada kerana tafannun fil ibarah. Nak berseni-seni pada bahasa. Tukar gaya bahasa sekali. Ayat sama je pun. Tukar ayat. Sekali-sekali yasihu. Sebelum ni yutasawwaru. Sini wa yasihu pula. Dia panggil tafannun. Kerana nak berseni, nak menambah gaya bahasa. Imma sama ada. Jadi muhasyir kita tugasnya dia kena fikir macam mana syarih berfikir. Mungkin sebab ni mungkin au lil isyarati ila annal murada mujarradu imkani wujudihi idafah mujarradu imkani wujudihi wa adamihi fil aqli wa illam yujad fihi bil fi'li. Ataupun boleh jadi kerana nak mengisyaratkan bahawa yang dimaksudkan benda jaiz ni, dia kata ma yasihhu kan. Tak? Kenapa guna yasih? Kerana nak isyarat bahawa maksud di sini mujarradu imkani wujudihi wa adami. Semata-mata mungkin ada dan tak ada pada akal. Bila guna gitu, yasih itu makna isyarat bahawa semata-mata kebarangkalian ada dan wujud pada akal tu. Itu harus dah kira. Semata-mata boleh terima akal, ada dan tak ada tu hukumnya harus dah. Wa illam yujad
Wa illam yujada. Ada alih tak? Ha? Ada alih. Ada alih Tu ada tak? Tak baru sikit tak? Ada alih. Wa illam yujada fihi bil fi'li. Walaupun tidak ada padanya secara sungguh. Tidak ada padanya secara sungguh. Mana? Wujud dan adam tu. Makna wujud sungguh, ada sungguh. Nampak tak? Walaupun pada sungguh T-nya tak ada sungguh ke, ada sungguh. Bukan hak tu. Hak naknya semata-mata boleh terima akal, ada dan tak ada itu. Faham? Okay. Bi'an yudraka bi'allam ada lam. Bi'allam yudrak zalika, dengan bahawa tidak dapat idrak langsung, wala yukhtar walam yukhtar lahu, dan tidak terfikir langsung. Bal wa illam yujad huwa bil kulliyah, walaupun tidak ada dia itu secara langsung, kama marra. Sebab itu dia guna yasih. Apa tak? Walaupun tak terlitah. Kalau you tasawwaru, mana seakan-akan ada tasawur. Dah ni tak ada tasawur apa. Walaupun tak terlitah, tak fikir langsung pun, hukumnya masih dalam harus. Sebab tu dia tak guna yutasawwaru, dia guna dengan kalimah yasih. Ini faedah kedua dia bagi berkaitan dengan yasih tu. Okay. Habis. Walau abbar dah habis ni. Habis itu dah habis ni. Walau abbara bitasawuri. Sebab apa? Ni masih sambung lagi. Jadi dah habis ni. Masih dalam hujah tadi. Kalau dia takbirkan dengan tasawur, maknanya kalau jaiz tu dia guna ayat ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu adamu walau abbara bitasawwuri lakana mutabadaru minhu annal murada tasawwurul wujudi wal adami bil fi'li. Kalau dia ibaratkan dengan tasawur, nescaya adalah yang mutabadar, yang cepat dipaham daripada kalimah tasawur itu, bahawa yang dimaksudkan ialah tasawur wujud dan adam secara sungguh ti. Bil fi'li secara sungguh. Maknanya bila kita guna perkataan ma yutasawwaru, seakan-akan faham memang tasawur lah. Ada atau tak ada tu ditasawur. Tapi bila guna yasih, sah. Makna mutasawur ke tak mutasawur ke, hukumnya harus juga. Nampak? Lakan al-mutabadaru minhu anna al-murada tasawwurul wujudi wal adam bil fi'li, ay khuturuhu ma bil fi'li, terlintas secara sungguh. Khutur maknanya terlintas secara sungguh. Fil aqli, pada akal. Ma'a anna dhalika laisa bilazimin, walhal itu tidak mesti. Tak lazim kena tasawur. Tasawur baru jadi harus dak. Mu dak tasawur pun, kita dak tasawur pun, hukum tetap harus situlah. Maka falidha, dari kerana itu, adalah berpaling oleh musannif ila ta'biri bisihhati, kepada mentakbirkan dengan kalimah sihah, mushtaq minhu lah. Sihah ay ma mushtaq minas sihah, iaitu yasihhu. Sebab tu dia takbirkan ma yasihhu. Okay, habis. Kenapa? Sebab apa? Sihah, guna kalimah sihah. Li'annaha lughatan, kerana as-sihhatu lughatan zawalul maradi. Sihah ni pada bahasa apa maksud? Hilang sakit. Hilang sakit. Sesa dia bawa. Wal bara'ati min kulli aib, dan selamat sejahtera daripada setiap keaiban. Tu panggil sihat. Sihat maknanya tak ada aib lah. Buku-buku yang sahih, kitabun sahih, makna hadza waraqah sahih, makna selamat. Apa dia? Apa pula? Tu kena suka. Ke teringat sesuatu? Mana?
Kita ingat Anas, kita samakan Anas Sabiuri. Kita ingat jangan biasa orang bunyi-bunyi tu macam zoo. Tengah-tengah dengan Josh Allah. Aku start rezeki macam zoo. Nampak tak? Kat Mesir biasa tak? Ha? Ha? Biasa lah. Ha? Allahu Akbar. Jadi bara'ah min kulli aibin. Selamat daripada setiap aib. Wa adamil qat'i, dan tidak putus. Tidak putus. Sah pun dengan makna tidak putus. Jadi makna sihat tu banyak. Sihat. Apa ni? Hilang penyakit. Panggil sihat juga. Bara'ah min kulli aib, selamat daripada aib. Sahih juga. Adamul qat'i, tidak putus. Makna sihat juga. Okey. Jadi makna bahasa ni luas. Sebab tu sebut asli sabri. Makna gitulah, makna bukan semudah bicara begitu. Ada ke tak pasti ana mana cari. Ada benda hak dia terjemah tu, ada benda hak silap. Tapi malah nak cari salah orang ni. Kalau terdengar salah baru tu nak cari buku-buku, nak buka pula. Buku tu malah kita tak ada kerja. Dengar tu tanya aku dah. Hak mula-mula akhir. Bila kaifin tanpa kaifiat. Yakni yang tidak diketahui oleh kita. Benda pula. Sekarang jelas-jelas sebut bila kaifin, betul takwil pula. Betul amiruha kama ja, betul takwil pula. Jadi tak tahu agama mana hak percaya tu, Allah alam. Okey, adamul qat'i. Okey, fayuqalu, maka dikata, tengok macam mana penggunaan sihah pada bahasa. Hadza jildun sahihun. Orang guna kata hadza jildun sahih. Ini kulit yang sahih. Apa maksud? Ai ghairu maqtu'in. Kulit ni tak putus ni. Molek je satu. Tak terputus. Apa panggil jildun sahihun. Jadi kalimah sihah dengan maksud tidak terputus. Dan banyak-banyak makna. Wa huwal munasibuhuna. Itu yang munasabah sini. Itu munasabah. Makna yasihu, yang tidak diputus akal. Akal tak putus dia tu ada atau dia tak ada. Ada. Akal tidak memutus. Yakni tidak menetapkan bahawa memang ada sungguh atau memang tak ada sungguh. Sah makna. Sebab tu dia guna kalimah yasih. Diterang lagi. Padahal kita tahu dah yasih tu boleh dengan bahasa kita tak lari jauh. Makna sama. Kefal makna, maka jadilah makna ma la yuqta'u biwujudihi wala adami. Jaiz itu apa dia? Ma la yuqta', yang tidak diputus dengan adanya dan tidak dengan tak adanya. Ada pun akal tidak putus ada, tak ada pun akal tidak putus tak ada. Nampak? Habis. Nak pergi tak buah? Habis sikit lagi. Fa'in kulta. Seminggu sekali baca tu. Seminggu sekali. Dulu masa PKP tu rajin sikit. Fa'in kulta. Ni pula dah tahu lama mana nak habis berapa muka surat. Sekarang ni berapa dah? 133 nak habis dengan 100 ke tak? Kira lah pula. Fa'in kulta. Jika kamu kata, ni i'tirad lain pula ni. Isti'malul wawi fi ta'rifil jaizi min bab isti'malil mushtarak biduni qarinatin tubayyinul murad. Tubayyinu al-murada min ma'anihi. Kalau kamu kata isti'mal waw, penggunaan waw mana? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ada dan tak ada. Guna waw tu. Dalam ta'rif jaiz itu min bab isti'malil mushtarak. Itu daripada bab mengisti'mal kalimah mushtarak. Mana kalimah waw tu ada banyak maksud. Mushtarak sini maksud mushtarak lafzi ya. Waw dengan makna sekali ke ma'iyah, waw dengan maksud au ke. Waw dengan maksud ta'aqub, lepas hak pertama hak kedua. Ada juga maksud.
Penggunaan mushtarak dalam takrif, dia tak guna mushtarak, takrif yang had, takrif bil had dia tak guna, tak boleh. Itu min uyubit ta'rif, menggunakan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz mushtarak. Lafaz-lafaz yang ada banyak makna. Sebab takrif ni tujuan nak menerangkan bila mushtarak. Mushtarak tu kena tahu pula makna semakna. Jadi tak terang lah. Jadi menggunakan waw dalam takrif jaiz min babi isti'malil mushtaraki biduni qarinatin tubayyinul murad, tanpa qarinah yang menerangkan maksud min ma'aniha, daripada maknanya. Qarinah pun tak ada nak terang makna. Kalau ada qarinah boleh tahan sikit. Okey. Kenapa? Wadzalika demikian itu anna waw takunu lil ma'iyyah. Kerana waw ni ada dengan makna ma'iyyah, sekali, berserta. Walit ta'aqub, dengan makna ta'aqub. Ta'aqub ni makna selepas ta'aqub, makna lepas hak pertama hak kedua. Tak? Akaltu as-samak wa syarabtu al-ma wa tahallaitu bil halawiyat. Tu makna lepas tu, nampak tak? Jadi dengan makna ta'aqub, ta'aqub makna selepas itu. Makna selepas. Makna benda sedap ya, ta'aqub ni. Terkemudian. Kan ada lagi makna lain. Ai, apa maksud ta'aqub? Ai, dia terang dah tu. Atfu lahikin ala sabikin, mengataf, menyandarkan yang kemudian kepada hak sebelum. Maka fahal yudra, maka tidak diketahui halil muradu, adakah maksud itu al-wujudus sabiqu, adakah wujud yang terdahulu, wal adamul lahiku, ataupun dan adam tu yang kemudian. Jadi hak mana satu? Kama la yasih ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ada wujud dulu ke adam dulu? Tidak diketahui halil muradul wujudu sabiqu wal adamul lahiq. Wujud yang terdahulu ataupun adam yang kemudian, au bil aksi, ataupun sebaliknya, wujud yang terkemudian, adam yang terdahulu. Tak tahu. Au huma alal ma'iyyah, ataupun sekaligus, ada dan tak ada tu sekaligus. Okey. Wa kaunuhuma bima'nan. Makna apa? Makna dia buatkan kurungan. Makna au. Tak ada kurungan. Kalau kita lama tak ada tu. Bi makna au. Wa kaunuhuma benar? Wa kaunuha bi makna au, ataupun keadaan waw itu dengan makna au. Waw dengan makna au. La yasihhu, itu tidak sah. Likhtilali ta'rif, menyebabkan cacat ta'rif. Kalau keadaannya dan keadaannya, wa kaunuha bi makna au, wa kaunuha, dan bermula keadaan waw itu, kaunuha kaunul waw, bi makna au, dengan makna au, la yasihhu, tak sah. Kita kata ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh, wa tu dengan maksud au. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu au adamuh, sah ada atau tak ada. Itu tidak sah. Kenapa? Likhtilali ta'rif, kerana cacat ta'rif. Li syumulihi, kerana merangkuminya al-wajiba, akan yang wajib, wal mustahila, dan mustahil. Sah pada akal oleh ada. Akal boleh terima ada, makna wajib masuk. Masuklah wajib. Sebab akal boleh terima ada kan? Akal boleh terima tak ada, masuklah mustahil. Sebab akal memang fikir mustahil itu tak ada. Jadi itu memang tidak sah. Itu i'tirad je. Fa in qulta, apa jawapannya? Wa ajaba Siktani, dan telah menjawab oleh Syekh As-Siktani yang buat hasyiah kepada Sanusiyah jugalah. Wa ajaba Siktani bi annal qarinata, apa dia tu? Ilmiah.
Hak tu kitab baru. Salah. Ah, annal qarinata itu apa? Ilmiah kau. Tak ada buat kitab baru. Tu tak ada. Ilmiah. Ilmiah dia kata Buat tanda dah sikit. Nak tak buat ke tak? Kitab mana tahu nak? Oh gitu. La'alla sawab aqliyah. Cek balik kalau ada nuskah tu. Okey. Kata As-Saktani ataupun tengok Syekh Saktani ada siapa ada tak tahulah. Wa ajaba Saktani bi anna al-qarinata aqliyah. Qarinah tu qarinah aqli. Jadi guna lafaz istirak tak apa sebab qarinahnya aqliyah ataupun ilmiah dengan maksud maklum telah tahu. Apa dia? Wahiya annal aqla. Itu antara qarinah yang mengatakan kalimah sebelum tu aqliyah. Li'annal aqla ya'bal ma'iyyata. Kerana akal tak terima. Ya'ba ni tak terima. Menolak. Ya'ba ni menolak, tak terima. Li'annal wahya annal aqla ya'ba, menolak al-ma'iyyata, tak terima dengan makna ma'iyyah. Apa tadi? Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ada dan tak ada tu sekali. Boleh terima ke? Ada dan tak ada sekali. Tak boleh terima. Hak tu akal tak boleh terima. Listihalati ijtima'in naqidain. Kerana mustahil berhimpun dua belawang. Kalau waw dengan makna ma'iyah, akal tak boleh terima tu. Ai sihhatu al-adami wal wujud, iaitu sah ada dan tak ada. Ma'an, benda itu ada dan tak ada sah sekaligus. Masa ada itulah tak ada. Tak boleh tu. Jadi apa maksud di situ? Maksudnya fal murad al wujudu, wujud itu badala fal murad al wujudu badala al adam. Wujud hal keadaan dia ganti kepada adam. Awil adamu badala al wujud, ataupun adam ganti kepada wujud. Ada yang ganti pada tak ada ganti pada ada. Itu maksudnya. Bukan makna sekaligus. Sawa'un kanal wujudu sabiqan, sama ada, wadzalika sawa'un, dan demikian itu samalah. Sawa'un kanal wujudu sabiqan, sama ada wujud itu terdahulu, wal adamu lahiqan, dan adam itu kemudian, au bil aksi, atau sebaliknya, ada tu dulu, tak ada tu dulu, ada tu kemudian. Jadi dok kira ganti. Dengan berganti ni mana dok kira lah ada dulu mari, tak ada mari kediang, ataupun tak ada dulu ada mari kediang, dok kira. Yang penting dengan maksud waw tu dengan maksud ada ganti kepada tak ada, ataupun tak ada ganti kepada ada. Maka dok kisahlah mana dulu mana kediang. Bukan maksud ada dan tak ada sekaligus. Kerana itu tak boleh terima akal. Okay? Qala syaikhu syaikhina, berkata syekh kepada syekh kami, Muhammadun As-Saghiru. Muhammad As-Saghir ni antara guru pada guru dia. Guru pada Syekh Syarqawi. Syekh Syarqawi dak dan Muhammad As-Saghir ni. Guru kepada guru beliau. Qala syaikhu syaikhina Muhammadus Saghir, kata dia, wal ma'iyatu al-muqtadiyatu lil istihalati, ma'iyah yang memberi faham, memberi makna istihalah, yang memberi faham kepada istihalah, al-mutarattabi alaihi, yang terkesan ke atasnya, yang membawa ke atasnya, bawa pada apa? Ijtima'ud naqidaini, berhimpun dua yang berlawan, au diddaini, atau dua yang bertentangan. Innama hiya ma'iyatul wuku'i bil fi'li, yang hanya senya tak boleh buat mustahil itu ialah ma'iyah berlaku dengan sungguh ti, menyertai yang sungguh ti. Hak tu, hak
Ma'iyah yang mustahil tu. Ma'iyah yang mustahil, yang ma'iyah yang terhasil dari sebabnya oleh berhimpun dua berlawan, iaitu ma'iyah berlaku dengan sungguh. Berhimpun-himpun sungguh. Hak tu hak mustahilnya. Ma'iyatul wuku' bil fi'li. Amma ma'iyatus salahiyah, adapun sekali dengan maksud salah, layak, boleh. Salah, mampu, layak, boleh. Fayasihu iradatuha fi ta'rifil jaiz. Itu sah kita nak memaksudkannya pada takrif jaiz. Nampak tak? Jadi kata Syekh Muhammad Sari, dia kata ma'iyah yang hak kata mustahil, hak tak boleh kita maknakan pada takrif itu waw ma'iyah itu, waw dengan makna ma'iyah itu ma'iyah hak berlaku sungguh ti. Tapi dalam takrif waw dengan makna salah, yasihu. Tak. Tu tak ada masalah. Mampu, benda yang sah ada dan tak ada. Makna sekali ke? Sekali bukan ada sungguh. Sah saja. Nampak? Salah saja. Amma ma'iyatus salahiyati, ma'iyah yang bangsa salah harus itu, maka sah kehendakkan ma'iyah makna itu fi ta'rifil jaiz, pada ta'rif jaiz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ni bincang ibarat je hari ni. Jadi nampak apa yang dibuat oleh Syekh Syarqawi ni, makna benda ilmu pengajian sifat 20, memahami matan Sanusiyah ni benda hak turun-temurun daripada ulama. Ni Syekhul Azhar ni, dia belajar untuk guru dia. Sebahagiannya Syekhul Azhar juga, Syekhul Azhar. Jadi benda ini mutawarah. Alat pemahaman inilah yang digunakan untuk faham kepada nas-nas ayat Quran atau nas-nas hadis. Dalam Hasyiah Siktani ilmiah juga Oh ada. Ni Ustaz Najmi kata. Dia kata ilmiah juga, makna maklum lah dengan maksud maklum. Ada Hasyiah Siktani, ada cetakkan tabak apa tu? Tabak yang muhaqqaq ke tidak? Annal qarinah ilmiyah. Okey. Qauluhu ka harakatil jirmi. Cuba tengok lagi lah. Wallahu ta'ala a'lam.